Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Dasti binti Nordin dan kawan-kawan Nur Ain, Nur Najahan, Tuan Nur Sufia dan juga Valentina Vincent. Kami daripada grup 3. Jadi hari ini kami akan bentangkan berkenaan tajuk Pasca Modernisme dan kesannya di Malaysia. Next. Okay, so kita masuk pada pengenalan Pasca Modernisme. Okay, Pasca Modernisme ni bukanlah suatu teori maupun konsep. Ianya lebih bersifat suatu sikap atau minda yang skeptikal atau estetik yang menolak segala bentuk teori yang menerangkan berkenaan fenomena sosial. Okay, Pasca Modernisme merupakan fenomena baharu, kesan dari ketidakpuasan hati terhadap gagasan modernisme yang dilihat gagal dan menindas manusia. Kepercayaan modernisme bahawa akal dan sains dapat membawa kemajuan dan kebenaran serta menyelesaikan sebarang masalah. Modernisme ni bersifat logosentrik yang tidak seimbang, sedangkan manusia terdiri daripada intelek, rohani, emosi dan intuitif. Kegagalan modernisme untuk memberikan suatu pemikiran baru dan solusi dalam pandangannya terhadap ilmu pengetahuan. Justru dalam pembentangan ini kami akan menerangkan serta serba sedikit akan memberi gambaran awal berkaitan dengan aliran pasca modernisme. Secara ringkas ia bermula dari objektif-objektif kajian yang akan dikaji. Diikuti dengan definisi pasca modernisme, perluasan perkembangan dan persejarahan pasca modernisme ini. Seterusnya. Okey, kita masuk pada definisi. Menurut Kamus Dewan Bahasa, pasca bermaksud selepas, sesudah atau setelah. Moden pula bermaksud dari masa sekarang berkaitan dengan masa kini yang terbaru atau mutakhir. Seterusnya, menurut Zakaria Stapa, pasca modernisme adalah fahaman yang anti Tuhan dan anti keagamaan kerana pasca modernisme adalah kesinambungan daripada fahaman sekularisme barat. Selain itu, menurut tokoh pasca modernisme iaitu Jean-François Lyotard, pasca modernisme adalah lawan bagi modernisme yang tidak berhasil mengangkat martabat manusia. Seterusnya. Next slide. Okey, sejarah modernisme pula. Untuk memahami atau mengetahui dengan lebih jelas mengenai pasca modernisme, ia perlu dikaji mengikut turutan iaitu bermula dari kemunculan modernisme yang mana ia muncul sebelum pasca modernisme. Modernisme ni merupakan faktor kemunculan ataupun kelahiran pasca modernisme itu. Okey, dari pandangan Islam, beliau menjelaskan bahawa kemunculan awal pasca modernisme adalah sekitar tahun 1970. Tempoh waktu antara 1945 dan 1970 adalah lebih tepat dikenali sebagai era lewat modernisme. Okay, menurut tokoh pasca modernisme iaitu Jean-François Lyotard, ia menerangkan bahawa pasca moden sebagai teori yang bersifat skepticis metanaratif bermaksud mana-mana teori yang mendesak atau menuntut sesuatu perlu mempunyai asas pembentukan atau dasar alasan yang jelas untuk mewujudkan sesuatu tuntutan, ilmu pengetahuan dan memerlukan penyertaan asas epistemologi. Sekian, terima kasih. Seterusnya. Mengenal pasti ciri-ciri pasca modernisme terhadap anak muda di Malaysia. Yang pertama, kecewa terhadap pemikiran moden atau modernisme. Mendukung pasca modernisme secara topikal amat kecewa dengan kegagalan generasi moden memenuhi janji-janji untuk membawa keamanan, kemajuan dan ilmu pengetahuan. Mereka menyesali terhadap ketidakupayaan sains, teknologi, kerajaan dan agama menyempurnakan tugas sebagai yang dijanjikan. Kegagalan generasi moden mencapai matlamat mereka telah menyebabkan golongan pasca modernisme tidak lagi menaruh kepercayaan terhadap golongan modernisme. Ciri yang kedua, tidak ada kebenaran mutlak. Ciri ini adalah ciri yang paling lazim yang dihujahkan bahawa tidak ada
dan tidak pernah boleh berlaku apa jua jenis kebenaran mutlak. Dalam pemikiran golongan pasca modernisme, kebenaran tidak boleh diketahui dan sesiapa yang mendakwa mengetahui kebenaran adalah sama ada bohong atau tidak bohong. Mendokong pasca modernisme yakin bahawa faham kebenaran adalah tidak lebih dari hanya satu ilusi palsu. Ia disalahguna oleh seseorang dan kumpulan-kumpulan tertentu yang mempunyai tujuan khusus untuk memaksa kuasa ke atas orang lain. Ciri yang kedua, benar dan salah saling sinonim. Ciri ini adalah satu cabar yang muncul secara tabii. Golongan pasca modernisme mendakwa bahawa fakta adalah amat terbatas untuk membuat penentuan terhadap apa jua perkara di mana perubahan boleh berlaku tanpa diduga. Oleh itu, apa yang hari ini diterima sebagai satu cabaran secara mutlak boleh dibuktikan sebagai satu kesalahan pula pada esoknya dan begitulah sebaliknya. Next slide. Menjelaskan kekangan utama terhadap pasca modernisme di kalangan anak muda di Malaysia. Ianya terbagi kepada dua kekangan iaitu kekangan dalaman dan kekangan luar pendidikan. Kekangan dalaman yang pertama, kurangnya ilmu pengetahuan terhadap metodologi pendidikan moral daripada keluarga. Contohnya, ibu bapa yang kurang ilmu pengetahuan metodologi pendidikan moral akan membiarkan anak-anak mereka melakukan kehendak mereka sendiri tanpa kawalan dan ibu bapa akan cenderung untuk bergantung kepada kepercayaan generasi dahulu. Kekangan dalaman yang kedua ialah ketiadaan role model yang ideal yang bersifat rohani dalam institusi keluarga. Sebagai ibu bapa, tugas mereka bukan hanya mendidik anak-anak tetapi harusnya menjadi contoh yang baik. Didikan agama juga patutlah ditanamkan dalam diri anak-anak dari sejak kecil lagi, seperti mengajak anak-anak pergi sembahyang. Bak kata pepatah, melentut bulu biarlah dari rebungnya. Bagi kekangan luar pendidikan yang pertama, pengaruh rakan sebaya begitu dominan dan mampu mencorak personaliti dan sikap golongan remaja. Di Malaysia juga, ada yang terlibat dalam pelbagai jenayah yang mampu merosakkan remaja seperti jenayah juvana, penagihan dada, tidak berdisiplin dan tingkah laku lepak disebabkan pengaruh rakan sebaya. Peranan ibu bapa untuk menangani masalah ini adalah ibu bapa perlu mengetahui dengan siapa anak-anak mereka berkawan dan sentiasa mengambil perhatian terhadap pergaulan anak-anak. Kekangan luar pendidikan yang kedua ialah pengaruh media massa yang juga merupakan salah satu pengaruh yang pantas serta dapat menyebarkan pengaruh yang negatif terhadap golongan remaja. Cara hidup barat yang semakin menjadi ikutan golongan remaja pada masa kini adalah akibat pengaruh filem dan video yang terdapat di aplikasi Netflix, Viu, Astrogo dan banyak lagi. Filem dan video yang ditayangkan juga turut berperanan membina wajah moral golongan remaja masa kini. Selain daripada filem dan video yang ditayangkan, aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube juga mampu menyebarkan pengaruh yang negatif jika tidak digunakan dengan baik. Next. Seterusnya ialah mengenal pasti cabaran era pasca moden kepada anak muda Islam di Malaysia. Cabaran yang ada pada umat Islam adalah menyediakan perisian dan program yang lebih serasi supaya pembentukan akal budi manusia lebih fitrah sifatnya. Inilah keperluan yang dituntut supaya media cetak dan media elektronik yang menjadi alat berkembangnya faham pasca modernisme dapat diimbangi dan disantuni. Selain itu, di Indonesia dan Malaysia, faham pluralis mula mengambil tempat dan ia dilihat kontroversial iaitu tidak serasi oleh banyak pihak kerana berlaku interaksi Islam dengan Barat tidak sahaja dalam metodologi tetapi juga dalam tafsiran terhadap nas dan juga rumusan fiqh yang lazim diperakui.
Seterusnya adalah kesan negatif pasca modernisme kepada anak muda di Malaysia. Yang pertama, budaya. Bebas memilih mana-mana budaya yang disifatkan baik dan berkualiti. Tercetusnya perpecahan budaya. Yang kedua, moral. Kemerosotan nilai moral kerana setiap pandangan tidak ada hak mutlak untuk salah. Yang ketiga adalah sosial. Gejala sosial akan bertambah kerana tidak ada yang boleh menilai seseorang itu salah atau tidak, seterusnya menyebabkan gejala tersebut semakin menjadi-jadi. Seterusnya adalah tokoh pasca modernisme. James Francois Loetat. James Francois Loetat lahir pada tahun 1924 di Versailles, Perancis dan meninggal dunia pada tahun 1998 di Perancis. Loetat meraih gelaran Doktor Sastra pada tahun 1971 dengan hasil penulisan tesis yang bertajuk Discourse Figure. Ia membahaskan tentang permasalahan bahasa dengan membandingkan antara pendekatan strukturalisme dan fenomenologi. Terdapat 10 karya Loetat dalam akademik, terutamanya dalam bidang falsafah. Jacques Derrida. Derrida lahir di Albiar pada 15 Julai 1930. Derrida pernah memegang jawatan sebagai Profesor Falsafah di École des Hautes Études and Sciences Sociales Paris. Terdapat 10 karya beliau dalam bidang falsafah, antara penulisan beliau dalam bahasa Perancis. Michel Foucault. Michael dilahirkan pada 15 Oktober 1926 di Poitiers, Perancis. Beliau meninggal dunia pada 25 Julai 1984 di Paris. Beliau dilantik menjadi profesor untuk bidang sejarah sistem pemikiran di Collège French pada tahun 1970. Beliau telah menghasilkan 9 karya yang terkenal. Kesimpulannya, Paskamodernisme adalah sebahagian daripada sejarah yang lahir pada zaman moden sebagai perkembangan budaya. Hal ini dikatakan demikian kerana Paskamodernisme merupakan sebuah budaya dan gaya hidup baru sebagai sebuah pemikiran. Selain itu, ia merupakan cara pemikiran dan penteorian baru tentang kehidupan manusia dan masyarakat hari ini. Sekian daripada kumpulan kami.